Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayah kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesehatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. InsyaAllah pada tengah hari ini sekali lagi kita sama-sama duduk berkongsian dalam bicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tentang keislaman kita, tentang keimanan kita insyaAllah. Dan pada tengah hari ini kita bicara sedikit tentang kalimat syahadah, suatu perkara yang sangat penting, yang dipandang serius. Kalimat syahadah ini tuan-tuan, kalau istilah dunianya kunci lah tuan-tuan. Kunci ini suatu alat yang sangat penting lah. Tuan-tuan beli rumah, pertama sekali dah bayar, dah bagi rumah, dia bagi kunci lah dulu tak? Kunci. Beli kereta pun nak ada kunci. Mahal macam mana pun kereta, kalau kunci tak ada pun tak guna juga. Kereta harga berjuta, kunci tak ada tuan-tuan, tak ada juga tuan-tuan. Serah kereta je, kunci tak ada. Walaupun kunci tu kecil tuan-tuan, walaupun kunci tu kita rasa suatu benda yang kecil banding dengan kereta yang besar tu, apalah sangat tak, tapi tak boleh guna juga kereta tu. Dengan kunci yang kecil ni tak ada, kereta tak boleh guna. Tak ada kunci, meragau kita cari kunci tu sampai jumpa lah kunci, mana kunci, mengamuklah kita kan, mana kunci, simpan kunci, dah pakai kunci tak tahu nak simpan, tak tahu nak letak balik kat mana kunci dia dah. Kunci suatu perkara yang sangat penting tuan-tuan. Kalimah syahadah ini tuan-tuan umpama kunci, sangat penting. Walaupun kalimah yang pendek, tapi dia menentukan segala-galanya. Dia menentukan keislaman, dia menentukan keimanan seseorang. Ini kunci tuan-tuan. Namun kunci ini ada pula gerigi dia. Dan setiap gerigi ini tuan-tuan, dia main peranan penting. Sedikit bengkok, sedikit sumbing kunci, gerigi kunci, benda yang kita nak buka tak boleh tuan-tuan. Benda yang kita nak buka tak boleh buka. Tak. Ada gerigi kunci itu tuan-tuan. Sedikit je kita sumbingkan dia sikit atau bengkokkan dia sikit, boleh masuk tapi tak boleh buka. Betapa pentingnya kunci. Sampai orang Jepun ni tuan-tuan buat kunci, dia buat bekas kunci sekali, sarung kunci tu. Sebab nak jaga benda kecil ni, benda yang kita rasa tak ada apa. Kalau tuan-tuan buat kunci kat kedai kunci tu lah, habis-habis RM3, RM4 kan. Kan dia beli kit kunci lah tuan-tuan kan. Nak dia beli kit kunci ni berapa ringgit? RM4. Walaupun RM4, tak ada dia tuan-tuan, pintu tak dibuka. Tak ada dia, kereta berjuta harga tak boleh buka tuan.
Benda tu je tak ada kan? Benda tu je tak ada. Bukannya besar pun. Bukan harga sampai berjuta pun kalau tuan-tuan tempah kunci. Tuan-tuan beli kereta 70,000, 80,000, kunci baru RM4 dia. Ini mahal sikit lah, dia kata ini yang originalnya. Tak kisahlah kunci original ke, lokal ke apa ke, pergi tempah dekat dia. Berapa ni? RM12. Okey. Kereta tuan-tuan mahal, RM100,000, RM80,000 kan. Tak ada kunci RM12 ni, tak ada bukan kan. Kan? Betapa bernilainya sebuah kunci. Begitu juga dengan kalimah syahadah. Yang hari ini kita bicara tentang rumah besar, kita bicara tentang kereta besar, tapi kita tak bicara tentang kunci. Bagaimana nak jaga kunci, bagaimana nak memelihara kunci, bagaimana caranya kita nak nyimpan kunci, tak pernah bicara orang. Cara kita memang besar semua. Cara kita semua yang besar-besar, yang mahal-mahal aja. Jadi tengah hari ini kita bicara yang kecil ni tuan-tuan. Benda kecil tapi bernilai besar. Kalimah syahadah ni tuan-tuan dia umpama kunci lah. Dialah nak buka syurga, dialah yang nak tak boleh buka syurga pun dialah besok ni. Dialah. Tuan-tuan semayang sampai lekuk pun dahi. Ni kunci ni bengkok pun tak gunanya tuan-tuan. Maknanya syahadah tak betul. Syahadah rosak, geriginya pecah. Tuan-tuan semayang lah tuan-tuan. Tuan-tuan bacalah Quran pun. Tuan-tuan pergilah puasa tak buka-buka pun. Buatlah apa pun, tak kisah, buatlah. Tak ada makna sekali. Mardu datang ditolak sama sekali. Mardu datang. Ada orang Cina yang pandai bismillah, pandai agama, pandai tuan dia. Cuma kunci ni je tak ada kat dia. Ada manfaatnya keselamatan dia. Sedekah rajin. Sedekah bukan sikit-sikit tu, RM100,000 sedekah. Kita lain lah sedekah RM2-3 je. Dia RM100,000 tapi tak ada maknanya sebab kuncinya tak ada tuan-tuan. Inilah nilai sebuah kunci. Jadi nilai sebuah syahadah ni sangat penting tuan-tuan. Pagi ni kita nak kongsi tengah hari ni tentang syahadah. Tuan-tuan dah ngucap, dah lama dah ngucap. Cuma saya tanya bila mula ngucap, tuan-tuan pun tak tahu. Tu ialah tak pernah tanya pula orang tua kan. Bila ngucap tak tahu dah kata dia. Yalah orang tua pun tak beritahu bila tarikhnya. Kan? Jadi kita pun jangan tanyalah kat orang lagu tu. Jangan tanyalah dekat orang mu'allaf, jangan dia tanyalah. Bila you masuk Islam, jangan tanyalah. Saat dia tanya kita pula, you bila masuk kata tu. Kita nanya dia bila masuk, dia bercakap sudah 2 bulan. Dekat mana? Itu dekat pejabat agama lah, dekat Jawi sana. Dengan siapa you cari? Itu ustaz lah kata dia. Kan? Dia pun terang lah. Bila? Itu tengah hari saya pergi pejabat. Dia surat Islam sama saya, itu ustaz lah. Ini surat, dia suruh bagi surat. Okay, sudah 2 bulan lah, dah 2 bulan. Habis kita tanya, dia tanya kita pula dah. Abang bila masuk? Masuk apa? Abang bila masuk Islam. Apa saya tanya macam tu? Yalah, saya mau tahu juga abang bila masuk. Sudah lama ke atau baru masuk ke? And saya dulu ke, abang dulu ke, saya mau tahu. Jom. Bila abang mengucap itu tu? Tuan-tuan nak jawab apa pula? Dekat siapa abang mengucap itu? Mana pejabat dia? Depan ustaz mana? Itu tuan-tuan nak jawab apa? Tuan-tuan nak kata apa? Tuan-tuan tu pun tak boleh jawab kan? Lagi oleh kerana tuan-tuan tak boleh jawab, tuan-tuan jangan tanya kat orang tu. Lepas ni, tuan-tuan jangan tanya mu'alaf tu bila dia masuk Islam. Yang penting dia dah masuk sudah. Jangan dia tanya. Saat lagi dia balas balik soalan, you bila masuk, gagap. Sekarang siapa mu'alaf? Kau mu'alaf kah? Aku mu'alaf. Jangan dia tanyalah. Kita ni rajin nanya, kita sendiri pun tak tahu. Tu saya kata orang tua dulu pun tak cakap. Kan? Saya ingat tuan-tuan pun tak tahu bila tuan-tuan mengucap. Mana tuan-tuan tahu? Tak tahulah. Depan siapa mengucap tu? Kalau betul lah depan siapa itu? Yang pegang tangan tu lah. Asyhadu an la ilaha. Depan siapa mula-mula tu? Depan siapa? Abang ucap depan siapa dulu? Tak tahu? Abang jangan buat melawak abang, tak apa. Takkan tak tahu depan siapa itu? Tak mula-mula dulu lah depan siapa ucap? Tak tahu? Oh sedap betul lahir Islam.
Lahir pula ada agama bang. Tak apalah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak tahu pun tak apalah. Duduk dan diam lah. Buat tahu sudah. Tapi saya rasa semua tak tahu. Sebab tak tahu tarikh bila. Kalau saya tanya berapa tahun abang masuk Islam? Berapa tahun? Cina tu bolehlah cakap. Sudah 2 bulan masuk kata dia. Sebab dia tarikh kan. Abang kalau saya tanya, berapa lama sudah bang? Umur dah 40 tahun dah. Jangan nak bohong. Lahir-lahir tak Islam lagi, tak bohong. Jadi tuan-tuan, tak usah tanya lah. Dululah. Jadi tengah hari ini saya nak bicara sedikit tentang kalimah syahadah. Tuan-tuan, kita sama-sama kongsi lah. Bukan nak ngajar tuan-tuan, kongsi je tuan-tuan. Kalimah syahadah ni tuan-tuan kata dia lambang keimanan. Menentukan beriman atau tidak dia ni. Menentukan seseorang itu beriman atau tidak dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi dah ucap 2 kalimah syahadah, itulah titik permulaan bagi seorang Islam untuk menggantungkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menggantungkan daripada makhluk. Dah mengucap artinya ialah menggantungkan seluruh penghidupan kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi dah manusia. Makhluk dah habis. Sebab tuan-tuan dah ngaku tiada Tuhan melainkan Allah. Lain tak ada. Allah saja yang ada. Sekarang ni tuan-tuan dah ngaku kan? Dah ngaku. Pengakuan itu pula mestilah diikat dengan keikhlasan. Dengan ihsan. Maknanya kalau tuan-tuan dah mengucap tapi tuan-tuan masih menggantungkan kehidupan tuan-tuan pada makhluk, ucapan itu tak sempurna lagi. Maknanya kunci tuan-tuan tu dah sumbing lah sikit dah tu. Awal-awal lagi dah sumbing, dah bengkok dah. Awal-awal lagi dah bengkok. Sebab tuan-tuan kata asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah, betul? Nak saksikan. Maknanya lain tak ada, semuanya Allah. Tak adalah benda lain kan. Kok rezeki pun Allah Ta'ala lah. Apa pun semua Allah Ta'ala lah. Pelik sikit ustaz ni kata dia. Takkan serah ke Allah bulat-bulat. Memang lah. Kata dah la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Sebab itu tuan-tuan buat apa pun tuan-tuan akan ingat Allah Ta'ala. Nampak kapal terbang boleh terbang. Kan hebat Mak Saleh ni. Kapal terbang cipta kau tengok. Besi pun boleh terbang weh. Kau tengok hebat tak hebat Mak Saleh. Ni dah bengkok lah kunci tu. Sebab tuan-tuan kata Mak Saleh tu hebat. Tapi selalu macam tu lah kan. Kita duk tengok kapal terbang tu terbang. Tuan-tuan ingat siapa tuan-tuan? Ingat Allah ke ingat siapa yang ciptakan kapal terbang? Ingat makhluk ke ingat Allah Ta'ala? Tengok suatu keindahan, tuan-tuan tengok siapa? Siapa yang tuan-tuan nak puji dulu? Ni cerita simple lah tuan-tuan. Tengok kereta api laju. Berdesuk kereta api tu. Hebat kepala otak dia ni buat. Macam mana boleh kereta api tu laju kan? Memang hebat otak dia. Genius sungguh lah. Puji makhluk kan? Mana dia Allah ni? Yang tuan-tuan ucap tu mana pergi? Ini syahadah tuan-tuan. Ini susah jaga tau. Syahadah ni macam jaga kunci lah tuan-tuan. Jaga kunci. Gantung je kat pinggang kunci dia kan. Kunci. Susah kan jaga kan? Siapa kata jaga kunci ni senang? Cuba tanya orang jaga kunci tu. Susah jaga kunci tu. Syahadah ni pun susah tuan. Nak jaga. Tapi saya tak tahulah, mungkin tuan-tuan senang jaga kot. Saya susah nak jaga. Takut bengkok, takut sumbing, takut patah, macam-macam fikirlah. Kok bengkok esok macam mana nak buka ni pintu ni. Kok patah macam mana. Kok hilang terus lagi teruk. Kan? Tengok kunci pun hilang. Tu macam mana nak buka pasal? Tuan-tuan, syahadah ni susah tu jaga. Tapi saya tengok tuan-tuan tenang. Macam tak ada apa lah. Semayang okey. Bayar puasa okey. Semua okey ni. Kan? Saya tengok tuan-tuan ni macam tak rasa apa. Dah ngucap dah dulu. Apa masalah ni? Dah ngucap dah Islam, dah beriman. Apa susah?
Semua komplit dah, apa masalah? Macam komplit lah, kita tak ada masalah. Nah, sebab saya rasa susah nak jaga kan. Sebab saya bandingkan tuan-tuan nak jaga kunci ni tuan susah. Nah, jadi dia ada satu ikatan tau. Untuk nak melengkapkan syahadah ini, dia ada satu ikatan. Apa ikatan dia? Ikhlas. Ikhlas ni sebagai bekas dia lah. Kalau kita misal dengan kunci ni tempat gantung dia tu kena ada lah. Bekas dia tu ada, kunci ni. Supaya kunci ni terjaga. Dia jagalah. Apa dia? Ikhlas itu sebagai bekas nak simpan kalimah syahadah. Ikhlas tu tak ada bicara tentang sebenarnya. Ikhlas ni nak cara apa? Tuan-tuan cakap apa baik ikhlas? Ikhlas lah Ustaz, itu dia. Saya ingat kita pun tak ikhlas lagi ni, belum lagi. Belum. Nak ikhlas lagi lah. Tuan-tuan semayang nak apa? Nak syurga. Habis nak apa lagi Ustaz? Nak syurga lah. Habis kalau Tuhan tak bagi? Tuhan tak bagi syurga. Macam? Kita nak syurga, tiba-tiba Tuhan tak bagi. Macam? Semayang lah. Puasa, baca Quran, baca lah. Syurga tak bagi, macam mana? Tak nak buat lah. Atau semayang takut neraka. Kalau Tuhan tak buat neraka, tak adalah semayang. Tak semayang tak neraka pun tak ada. Takut pun. Nah, syurga dan neraka adalah. Ada ustaz-ustaz kata, kita mestilah mengharap syurga. Semua makhluk kena mengharap syurga. Memang tuan-tuan, itu konsep dia. Tetapi boleh tak kita semayang kerana nak syurga? Ada beza tau. Mengharap syurga lain, nak syurga lain tuan-tuan. Tuan-tuan, semayang ni semua benda tu tak ada tuan. Buat ibadat ni semua benda tak ada. Syurga dan neraka tak ada bagi kita. Semayang aja. Sebab itu perintah Allah. Syurga dan neraka tu serah kat dia lah. Pahala dosa tu serah kat dia lah. Kita semayang lah buat. Mana boleh Ustaz? Kita kenalah fikir. Okey. Tuan-tuan dulu misal kerja kat Petronas ni, ada temenduga kan? Ada. Tanyalah semua-semua kan, interview lah. Gaji berapa, gaji keluar berapa, kan? Bila gaji keluar, masuk akaun ke, atau bagi cash macam tu ke, atau bagi cek ke, tanya kan? Dia pun teranglah, gaji 4,000. Tolak IPS semua bersih, dapat 36. Okey, bersih tu. Campur allowance semua tu lah, dah habis tu 36. Okey. Gaji keluar 25 bulan ke atas lah. Tapi tak lebih daripada 31. Dia bagi tahu lah kan. Okay, kita akan masuk akaun lah. Bank CIMB. Tuan ada akaun? Tak ada, kena buat lah. Nanti bagi dekat HR lah akaun tu. Kan? Kita nak masukkan duit tak? Lepas tu tuan-tuan dia bagi ID card untuk bekerja lah. Kad lah. Bila start kerja? Hari Senin. Berapa bulan? 1 hari bulan. Tuan-tuan seminggu tuan-tuan kerja dah. Ada tak tuan-tuan fikir gaji? Dapat ke tak gaji ni? Seminggu ni. Cukup ke tak dia bagi gaji? Ada tak tuan-tuan fikir? Tengah-tengah kerja tuan-tuan fikir tak? Kau tak keluar 25 sampai 31 ni apa nak makan? Ada fikir tak? Tak ada. Kerja je lah. Ada fikir tak? Seminggu kerja fikir. 2 minggu kerja fikir. Kau fikir apa ni? Yelah fikir kalau ada 2 minggu saya kerja, kalau gaji tak keluar macam mana? Kita mengharap gaji. Siapa kata tak mengharap gaji kan? Fikir tak? Tengah-tengah kerja tu fikir tak? Betul ke 3,600 dia bagi? Sebab dia dah janji itu. Gaji bersih, gaji tuan 4,000. Tolak tu tolak ni 3,600 kan? Masuk akaun CIMB. Tuan-tuan fikir tak lagi waktu lepas dia cakap tu, tuan-tuan bekerja, tuan-tuan fikir tak? Anda tak duduk sebulan kerja tu fikir gaji cukup ke tak cukup, entah bayar ke entah tidak. Anda tak fikir? Tak ada, kerja je lah. Tuan kerja je sampai 25 bulan. Apa dapat bagi tahu gaji dah keluar, tuan pun pergi ambil kad cucuk. Contoh, tak ada fikirlah. Itu janji manusia, tuan-tuan percaya. Kenapa Allah janji tuan-tuan tak percaya? Allah janji buat baik aku balas syurga, buat jahat aku balas neraka. Kenapa yang tuan-tuan nak fikir lagi? Ni siapa janji ni? Allah janji ke siapa janji? Allah janji. Sekali Allah janji, kenapa tuan-tuan nak fikir lagi? Manusia janji tuan-tuan tak pernah fikir. Tuan-tuan yakin dengan manusia, dengan makhluk ni. Allah yang Maha Pencipta bagi janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkin janji. Tuan-tuan fikir apa lagi? Fikir syurga, fikir neraka.
Ha? Buat pasal apa? Nak syurga. Kalau Tuhan tak bagi syurga, macam nazar lah. Nazar tu sebab tak boleh. Dia bukan tak boleh apa, dia boleh bernazar tapi tak baik. Kan? Anak aku dapat masuk universiti, aku bagi kambing seekor kat masjid. Kalau tak dapat, tak ada. Pisang pun tak ada, pisang pun tak ada. Bisa tak dapat. Dapat pun aku bagi kambing. Tak, nazar tu janji dengan siapa tuan-tuan? Nazar tu janji dengan siapa bang? Allah Ta'ala. Buat perjanjian dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, kalau kau bagi anak aku masuk universiti, kambing. Masuk je, besok, hari Sabtu malam minggu, aku bagi kambing kat masjid, sus Malik. Makan kambing. Habis kau tak dapat tak? Tak dapat, sorry ya. Kau tak dapat takkan? Pisang pun tak ada. Pisang pun tak ada. Macam tu ke? Sifat manusia. Mana ikhlasnya? Mana ikhlasnya? Ikhlas ke tu? Okey. Tuan-tuan, sampai 150 saya nak susun apa itu ikhlas. Tuan-tuan dengar baik-baik nah. Tuan-tuan fikir betul-betul. Yang kita semayang hari ni, yang puasa hari ni, ibadat hari ni betul ke ikhlas? Okey. Ikhlas kat sini kata ulama. Ulama tauhid kata ikhlas ialah pertama sekali setelah tuan-tuan mengucap 2 kalimah syahadah, redha bertuhankan Allah. Maksud redha ni apa? Iaitu bertuhankan Allah yang Maha Esa ini dengan menggantungkan seluruh penghidupan kita ini hanya kepada Allah Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apapun, hidup, mati, ibadat, semuanya serah kepada Allah. Dulu saya pernah bicara berdoa kan. Dulu tuan-tuan saya pernah bicara berdoa. Maknanya tuan-tuan, doa hanya kepada Allah Ta'ala. Maknanya mohon pun pada Ta'ala lah. Jangan mohon pada makhluk ni nak buat apa. Semua pada Allah Ta'ala. Seluruh penghidupan kita kepada Allah. Tapi mana janji itu? Mana yang kita kata menggantungkan seluruh penghidupan itu kepada Allah? Sejauh mana? Betul ke? Kita gantungkan seluruh kepada Allah Ta'ala. Baru gaji lambat keluar pun kita dah menung tuan. Mampus pula ni kita dah. Lari bajet ni, nyanyi. Tak. Terlupa akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu baru gaji lambat keluar. Menung kita tuan. Kalau gaji tak keluar-keluar, tu mau menonggeng tidur. Dan terlupa Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala? Hari ni orang semua boleh cakap. Semua orang boleh cakap, gantungkan seluruh penghidupan kepada Allah. Buktinya mana? Buktinya mana tuan-tuan? Ni kita kongsilah. Kalau saya silap tuan-tuan bagi tahu nah. Kalau saya silap lah, tuan-tuan boleh tegur. Makna tuan-tuan tak berhati, tuan-tuan boleh tegur lah. Tak ada masalah. Saya nak minta tuan-tuan renungkan bersama sejauh mana penggantungan kehidupan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa kes sekalipun kita mesti merujuk kepada Allah. Apa benda yang kita lihat ni mesti kembali kepada Allah. Apa pun. Apa pun yang kita buat hari ni kita hanya nampak Allah. Apa pun pekerjaan kita, kita tak pernah lupa Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita hari ni buat kerja pun tak ingat Allah Ta'ala tuan. Tuan-tuan nak petik sui lampu pun tak ada baca bismillah, saya ingat. Ada tak baca bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Ada. Tuan-tuan tadi nak buka komputer ke, nak buka suis lampu bilik office ke, ada tak? Buka aja bismillah. Ada. Atau memang tak ada bacaan langsung? Terlupa lah, terlupa. Bukan terlupa, memang tak pernah buat. Cerita dia. Tak buat. Tu macam mana tuan-tuan kata gantungkan seluruh kehidupan pada Allah Ta'ala? Tadi ni turun motor tadi tu, turun kereta tu kan sampai ke office kan,
betul. Alhamdulillah, syukur ya Allah sampai. Terlupa tak? Semua yang terlupa apa yang ingat? Tak, kalau semua dah lupa ni apa yang tuan-tuan ingat? Tuan-tuan, tadilah kehidupan ni Ustaz tengok orang lain tak apa. Kita tengok diri kita je lah kan. Setiap perbuatan tu semua dengan bismillah. Ada satu je perbuatan yang tak pernah bismillah. Seokok. Belum pernah lagi saya jumpa orang seokok baca bismillah. Bismillah. Ada. Sebab apa tu? Sebab benda ni benda syaitan. Pasal tu dengan bismillah. Maknanya orang mokok ni dia kawan dengan syaitan. Pasal tu tak pernah ucap bismillah. Mana ada? Oh, ramai mokok ni Ustaz. Nantak kau lah. Lepas mengokok ada tak ucap alhamdulillah. Habis dia rokok, alhamdulillah. Ada. Sebab dia kawan dengan syaitan. Mana nak ada benda tu? Angin tu rokok kat. Tak nak macam mana? Siapa suruh rokok? Tuan-tuan. Orang beli nombor ada tuan-tuan. Orang beli nombor ada bismillah. Ada Allah. Ingat lagi lah. Dia beli-beli. Kena bang? Allah satu je lagi. Ada tak dia Allah Ta'ala dia? Walau bagaimanapun dia ingat Allah Ta'ala. 3352 kena 3351 Allah satu lagi beli lagi. Tiap kali tak kena Allah saja. Hebat juga orang beli nombor ni. Orang boleh dah beli nombor. Hukum beli nombor tetap hukumnya haram. Kau ingat tak ingat Allah Ta'ala tetap hukumnya haram. Tuan-tuan, sejauh mana kita gantungkan diri kita pada Allah? Ni. Tuan-tuan, ini benda kecil je tuan-tuan kita bahas. Ikhlas kepada Allah, maksud dia apa? Redha kepada Allah. Okey tuan-tuan, saya nak bagi tahu pengakuan dengan keredaan adalah dua perkara yang berlainan. Redha lain, ngaku lain. Sebab dari segi lafaz dan falsafahnya, dua-dua dia beza. Pengakuan memang ada. Betul beriman? Betul. Ngaku beriman? Ngaku. Betul ke redha kau orang yang beriman? Nanti dulu. Sebab tanda redha ni apa? Apa saja perintah Allah kau buat. Susah, senang, berat, ringan kau buat semua. Itu nama redha tuan. Macam kahwin lah, suami isteri kan. Isteri bila kahwin dengan kita tu dia redha lah dengan kita, pasal tu dia kahwin dengan kita kan. Makna dia redha ni lepas kahwin tu dia kena redha lah perangai kita tu. Redha bisyai', redha bima yatawalladu minhu, kata ulama. Kamu redha kahwin dengan aku, kamu redha selepas kamu kahwin dengan aku. Kahwin sok duit tak ada, manang tak ada duit gitu. Saya tanya akak kat atas tu, redha tak kalau suami tak ada duit? Dah redha dah kahwin dengan dia. Kalau suami tak ada duit, redha? Atau angin gitu. Saya tanya dia dah, redha tak agak? Sebab kaedah kata, redha bisyai', redha bima yatawalladu minhu. Maknanya kalau kamu redha kahwin dengan aku, kamu kena redha apa yang aku ada. Kita pun kahwin dengan perempuan tu pasal kita redha. Apa pun yang berlaku pada perempuan tu kita kena redha. Malah masak, kena redha lah. Sebab kenapa kau kahwin dengan dia? Masak malah. Masak pun balik-balik kau yang telur. Yang telur. Lain tak ada. Maggi, telur. Apa punya malang lah dapat bini ni. Sabar, jangan kata lagu tu. Tak boleh. Kenapa kau redha kahwin dengan dia? Dah tahu dia macam tu. Sebab dia tak ada makanan lain. Dia pilihan dia Maggi, telur tu je. Itu je suka pun. Yang dia pandai masak pun tu je. Masak nasi pun kena mentah. Tuan-tuan tak boleh marah lah lepas tu. Apalah kahwin bayar mahal beribu. Masak nasi pun mentah. Tuan-tuan tak boleh cakap lagu tu sebab tuan-tuan dah redha kahwin dengan dia dulu. Hebat abang. Itu yang saya nak dengar tadi tu bang. Tapi abang time orang rumah tak ada berani nak cakap. Tapi kalau orang rumah ada bang, apa tak kat lagu tu.
Saya dah tunjukkan bang, dia nak naik tu susah bang, turun senang. Ni nak naik ni aja susah bang. Nak sampai 2 ni, nak naik atas ni, dia tinggi bang. Dah sampai sini bang, turun senang, melonsor je bang. Lepas je handbrake, free gear, turun je. Tapi nak naiknya, buat tekan gear 1 sampai pecah gearbox lah bang. Tak ada ni. Abang berani tu. Berani jalan. Anak ikut ustaz. Jangan. Ustaz lain bang. Ustaz tak mampu lah. Yang tak mampu, yang tak mampu. Tapi saya tak payahlah nikah 2. Buang masa. Nikah 2 ni buang masa. Banyak benda lain nak buat. Bini seorang tak terhadap tuan, balik pun dah penat. Nak nikah 2 pula, dah tidur dalam kereta je bang, tak payah. Tapi kalau isteri pertama pergi Minang, okay. Tapi kalau kita lah nyorok nak nikah 2, buang masa. Tapi nak dapat bini pergi Minang bang, kiamat pun dah tentu. Adalah seorang 2. Tapi dia tak buat macam tu pun salah lelaki juga. Kena. Dah dapat yang baru, lupa yang lama, tu masalah. Cuba dah dapat yang baru ni, ingat gak yang lama, tak ada masalah pun. Ni orang lelaki pun masalah pun. Dapat baru, muda pula lagi. Ampun, tak jumpa jalan balik. Tak jumpa jalan balik. Satu dia orang tak bagi. Tapi tak tahulah, kalau dah buat elok pun dia tak bagi, aku tak tahulah. Saya tanya, Kak, macam mana? Kalau suami buat elok, bagi tak? Kak? Tak bagi juga? Tengok, bagi dia tu. Nampak? Tapi masalah dia tengok contoh memang teruk. Biarlah akibat gara-gara kahwin bohong ni payah, nyorok kahwin. Kahwin gentle lah, bagi tahu. Abang nak kahwin seorang ni, macam bagi tak bagi? Nak sign tak nak sign? Sign. Okeylah. Jangan nyorok. Sebab habis-habis dia marah pun, habis-habis dia sakit hati pun 40 hari je. Lepas 40 hari tu tak ada masalah lah, normal balik sebelum. Abang tak percaya. Abang cuba tengok. 40 hari je bang, kena tahan telinga. Abang diam, buat bodoh je. Baca ada pengalaman je bang. Tak payahlah bang. Saya pun tak galakkan sangat orang kahwin 2 ni. Bukan apa, bukan saya tak bagi berpoligami, mampu lain. Tapi kalau tuan-tuan punya hari ni, uruf hari ni, zaman hari ni, masa hari ni kan, tak payahlah. Seorang dah lah. Dengan jalan jam, dengan stres nak balik, malam ni nak balik sini, malam besok nak balik Melaka, lusa balik sini balik, tulat nak balik Melaka, kok Melaka seorang sini seorang kan. Macam penyudahnya mati kat tu Seremban, pedas tinggi. Kalau rumah teres tak pun tuan, kalau rumah sebelah-sebelah, dia sebelahnya merangkak pun sampai tak apa. Kerat je pagar tu, tumbang kan tak apa. Ini seorang Melaka, seorang KL. Macam mati kat Pedas Linggi je bang. Yang pedas, yang Melaka tak sampai sini, tak sampai. Rupanya kat pedas tu, yang tepi perhentian kan, situ matinya. Nangkup dalam kereta. Tak payahlah buang masa je. Sebab hari ni orang perempuan tak boleh, dia payah. Tak apa tuan, sikit kita kita masuk sini balik. Redha bertuhankan Allah Subhanahu wa taala ialah kita kena ikut semua. Tak boleh satu pun tak boleh. Menafikan tak boleh. Nak cari alasan pun tak boleh. Tak boleh. Tuhan suruh sembahyang, sembahyang je lah. Tuhan suruh puasa, puasa je lah. Jangan kita buat alasan. Tu lah tak ada, ni lah tak ada. Tak. Tuhan suruh, kena buat. Tuhan kata sampai mati kamu kena sembahyang. Sembahyang. Sakit ke apa ke kena sembahyang, wajib sembahyang. Tuan-tuan tak boleh buat alasan lah. Sembahyang. Tuhan kata buat hukum aku, kena buat. Tak ada alasan. Tuan-tuan buat alasan je, tuan-tuan kena. Yalah, dia kata nak buat hukum Allah Ta'ala memang kena buat lah, wajib buat. Tapi belum waktu dia lagi, macam mana nak buat? Belum masuk waktu dia tu. Dah masuk waktu, so kita buat lah. Bila masuknya? Dia macam sembahyang lah. Dia macam sembahyang kan. Ustaz kata, dia kata nak buat hukum Islam ni memanglah kena buat. Wajib Ustaz? Wajib. Cuma belum masuk waktu lagi, kata dia. Kita tanya dia bila waktu dia.
Dia macam semain zuhur lah, kata zuhur pukul apa? 1.20. Dah masuk waktu belum? Belum. Pukul apa baru? Pukul 1. Dah masuk? Belum. Wajib tak semain zuhur? Tak wajib. Bila wajibnya? Dah masuk waktu. Hukum Islam ni pun sama, dia kata. Dah masuk waktu, so kita buat lah. Saya tanyalah baru ni satu ustaz ni. Dia kata, tunggu masuk waktu lah. Yalah, bila masuknya ustaz? Yalah, kena tunggulah. Bila? Zuhur ada waktunya 1.20. Ustaz kata hukum Islam tak wajib buat lagi sebab belum masuk waktu. Sekarang bila masuk waktunya? Ya tunggu masuk lah. Bila? Besok ke? Bulan depan ke? Tahun depan ke? 2020 ke? Bila waktu tu masuk? Dia kata tunggu masuk. Ya nak tunggu, nak tahu juga. Bila masuk zuhur? 1.20. Cuba tuan-tuan tak tahu zuhur masuk ke apa? Tunggu apa tuan? Tunggu waktu zuhur. Zuhur ke apa tuan? Tak tahu. Tu nak tunggu apa? Tunggu masuk waktu lah. Bila masuknya? Tak tahu. Memang tak semayang. Bila mana dia perintah tu maksud dah masuk dah tu. Allah perintah suruh hukum Islam. Dah masuk tu kan? Dah masuk kena buat. Habis tu kenapa tak buat? Tu jangan tanya saya. Tu tuan-tuan kena tanya pemerintah lah. Pasal apa tak buat? Tu je jawapan dia. Tanya saya pun tak guna juga. Kalau tuan-tuan tanya saya, wajib tak wajib? Wajib. Kalau tak buat, berdosa. Siapa berdosa? Semua orang berdosa. Kenapa semua orang berdosa? Sendiri beringatlah. Apa kak? Pangkah? Wah, tenang kak. Yalah. Kan, macam satu baru ni, kan satu pakcik dia marah saya lah tengah ceramah. Dia kata, ustaz, saya tengah ceramah. Dia pergi potong saya punya. Ustaz, saya pun, pakcik kenapa? Saya nak tanya sikit ni. Saya tengah ceramah kan, belum habis ceramah. Tunggulah habis ceramah. Dia macam tak sabar-sabar nak tanya. Ustaz dia kata, apa pandangan ustaz sekarang ni? Pandangan apa pakcik? Yalah sekarang ni ustaz, hidup susah. Getah pun murah dia kata. Ikan pun mahal. Nak motong pun bukan boleh beli ikan lagi gitu dia. Saya pun, orang tua ni lain macam pula kan. Saya kata pakcik, sabar dulu saya pula. Tak, cuba ustaz jawab dulu kata dia. Dia nak juga saya jawab. Saya pun macam, Allah orang tua ni kacau tu lah dia ni. Kenapa pakcik? Yalah dia kata ustaz, apa pandangan ustaz dengan barang yang mahal ni, kehidupan yang susah ni, apa pandangan ustaz? Saya kata macam pakciknya pandangan lah, susah lah. Tu je lah jawab. Dia kata yalah, apa pandangan ustaz? Tak adalah pandangan apa. Pakcik marah ke? Marah lah ustaz, dia kata. Pasal tu tanya ni, kata dia, pasal marah lah ni, kata dia. Kita ni ada kerajaan, pasal apa barang mahal sangat, dia kata dia marah ke saya. Pakcik tak boleh lah marah saya, marah kat dia orang lah. Tak adalah saya tanya pandangan ustaz, dia kata. Aku pun dah pening kepala aku jawab lah. Pakcik marah tu kenapa? Barang mahal, ustaz tahu tak? Ikan sekilo RM1. Macam lah aku tak pernah beli ikan. Kenapa pakcik? Sekilo pun berbelah ringgit ustaz, kata dia. Habis tu saya kata dia, pakcik tak payahlah beli makan sampai sekilo. Habis tu, belilah seekor 2 ekor je. Anak ramai tu takkan beli seekor 2 ekor. Aku je ni marahnya. Aku cakap. Aku dah jawab, kata ustaz pun sama macam menteri ke jawab. Kata, macam mana? Ni dia suruh hukum ustaz, kata dia. Saya kata, yalah pakcik. Kalau pakcik nak jimat, ikut Islam lah. Ikut apa? Yalah kalau makan ikut Islam. Ikut jenis tabligh ni tuan-tuan. Jemaah tabligh tuan-tuan tengok. Makan 1 talam, ikan 2 ekor. Makan 4 orang. Jimat tak? Pertama, dapat hidupkan sunnah. Kedua, jimat ekonomi. 3, tuan-tuan dapat merapatkan ukhuwah Islamnya. 3. Kalau tuan-tuan makan dalam pinggan, 4 orang kan, 4 pinggan, seorang seekor dan 4 ekor. Ini kalau menteri dengar ni, suka ni. Nah, ikutlah jemaah tabligh makan. Itu dia marah juga. Larat nak ikut dia orang tu, dia kata, dah larat nak ikut dia orang dah. Balik je lah. Nama je dia kerajaan, kata dia. Nama je dia menteri, bodoh, kata dia. Dia bodoh jalan surau. Aku ngeleng lah kita pun. Sabar pakcik, jangan bodoh-bodohkan dia. Memang bodoh, kata dia. Saya tanya nak terus. Kalau dia kata bodoh-bodoh, saya nak berhentikan dia cakap, senang dia tanya. Hari tu dulu ni pakcik pilih siapa? Pilih dia orang lah. Sekarang siapa yang bodoh? Dia bodoh ke pakcik bodoh? Ceramah lah ustaz. Bila dah bodohkan dia suruh aku ceramah. Selagi tak bodohkan dia tu,
Engkau yang pilih. Kenapa kau nak marah? Aku yang tak pilih ni pun tak marah, engkau yang pilih. Tapi tuan-tuan tak adalah kot. Faham tak tuan? Pasal dah faham lah. Tak faham dulu macam tu kat lah kan. Masa tak faham dulu ni, bagilah kata dia. Saya pun kadang-kadang, yelah orang tua-tua nak marah pun orang tua. Kita nak cakap macam mana tuan-tuan? Nak cakap macam orang tua. Redha je lah. Dah sebati. Hari ni marah, besok dapat gula sekampit dah senyum. Tak ada apa. Tapi tak apalah tuan-tuan, pedulilah orang tua tu.